Asal tengok entah mana lah. Kalau begitu pasal Mukhalafah. Kalau begitu pasal Tuhan bersalahan lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kalau begitu pasal ni sebab Tuhan bersalahan dengan yang baru-baru itu kerana Tuhan itu bukan arak dan bukan jirim pada sedia kala lagi. Hingga sampai bila-bila pun, sampai bila-bila lah Tuhan bukan arak dan Tuhan bukan jirim. Sebab Tuhan bersalahan tu, sebab dia tu bukan arak bukan jirim. Bila Tuhan bukan arak tu, sedia kala lagi. Ni nak tolak lah, nak tolak kesamaran kita, kekeliruan kita. Kan bila kita sebut mukhalafah ni, dia duduk dalam bab apa? Khalafa yukhalifu mukhalafatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Bab tu kita tak sampai dalam saraf. Bab tu orang panggil apa? Bab musyarakah bainas nain, bersekutu di antara dua. Jadi takut orang faham kata, oh kalau gitu Tuhan ni nak mukhalafah dengan yang baru, kena ada hak baru dulu. Baru boleh kata Tuhan tak sama orang baru. Kalau gitu waktu tak ada yang baru ni, waktu makhluk tak ada, Tuhan tak sama tak dengan makhluk? Tak boleh nak kata tak sama. Pasal apa? Pasal makhluk tak ada, baru ni tak ada lagi, hak baru ni tak ada. Takut kita samak kot tu. Takut kita piduk pening kot tu. Padahal waktu benda hak baru tak ada ni, waktu tu Tuhan memang dia ni tak sama dengan baru. Apa maksud tak sama? Zat dia tu memang bukan jirim dan bukan arak. Tahu tu ya. Bukan jirim bukan arak bila sedia kala lagi, tak ada permulaan. Bukan jirim dan bukan arak. Walah, tu. Waktu dia jaga sungguh-sungguh ni. Dan makhluk itu arak dan jirim. Makhluk tu benda yang ada kena jadi tu. Makhluk ni benda yang ada kena jadi itu mana? Arak dan jirim. Dia arak dan jirim tu makhluk. Maka pasal inilah sebab Tuhan itu bukan arak tu. Pasal inilah sebab ini Tuhan itu bukan arak tu. Sebab inilah dikatakan bersalahan Tuhan, tak menyamai Tuhan dengan makhluk itu selama-lama. Selama-lama. Apa selama-lama? Tafsir pada kata selama-lama tu. Selama-lama tu belum ada makhluk. Ni belum ada makhluk. Makhluk tak ada lagi, Tuhan tak sama dah dengan makhluk. Faham dah? Kita main tikus tekok, lepas tu kita tahu tikus ni kan sama dengan gajah. Tak boleh kata begitu kah? Boleh siapa? Tak boleh. Dah gajah tak ada kat dia, takkan boleh juga kata boleh. Tak gaduh ambil pun gajah pok main kat dia, baru nak boleh kata dia ni tak sama dengan gajah. Tak gaduh pun. Memang dia tak sama dengan gajah tikus. Jadi maka pasal inilah tanda kat itu. Tuhan itu bukan arak dan bukan jirim pada sedia kala tu. Maka pasal inilah dikatakan bersalahan Tuhan dengan makhluk itu selama-lama. Apa selama-lama? Tafsir belum ada makhluk, atau waktu sudah adanya makhluk. Tak ada keada makhluk, Tuhan tetap bukan jirim. Tuhan bukan jirim dan bukan juga arak. Tak kira ada ke tak ada makhluk, sama je. Adapun kita tahu, yakni di sisi
Adapun kita tahu tu maksud dia yakin. Adapun kita tahu yakni yakin. Yakin mana? Kata bersalahan Tuhan dengan makhluk ini. Nah, kita boleh yakin ni kata Tuhan tak sama makhluk ni dengan sebab kita fikir. Kita fikir tengok. Ni dia omel dalil akli lah ni. Kalau ni cara fikir. Kalau tu macam itulah kita abang ala sabilil fardhi wa taqdiri, di atas jalan nak fardu takdir, nak buat andaian tengok, nak buat kira-kira tengok, kalau lah gitu. Ni orang panggil rupa bagi fikir tu. Rupa fikir, cara fikir kita kena buat andai tengok. Nak andai mana? Kalau dia Tuhan tu serupa dengan makhluk. Jawab bagi kalau tu, tentulah ni nescaya, tentulah makhluk juga. Makhluk juga. Bila dah dia tu sama makhluk lah dia. Nak pergi ke mana lagi? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan lah. Kerana apa? Kerana tak boleh berhimpun khalik dengan makhluk. Tak boleh. Bila kata kawan ni makhluk lah. Kalau bila kawan ni khalik, dia khalik lah. Dia tak boleh berhimpun khalik dengan makhluk, tak boleh. Pada diri seorang tu lah, dia lah khalik dan dia makhluk, boleh? Tak boleh. Dia tak boleh berhimpun tu. Khalik dengan makhluk tak boleh berhimpun. Habis hang tu. Jadi dia kata apa? Lagi pula jika dia Tuhan itu arat seperti hijau, maka tentu dia Tuhan itu bukan Tuhan. Dia mesti bukan Tuhan. Sebab apa kata tentu dia tu bukan Tuhan? Ilat bila kata tentu tu, kerana dia sendiri ada dia itu dengan sebab tumpang. Tumpang ni dengan sebab tumpang turus. Ada dia tu tumpang turus, tumpang zat. Tumpang turus jua. Jadi kalau arak mana? Ni hijau di kotak kotak tisu ni. Dia tumpang di kotak tisu. Okey, hijau ni nak ada dia ni, dia kena tumpang dekat turus dia. Apa turus? Kotak tisu kat ni lah. Zat dia. Tu boleh tak dia nak duduk asing? Tak boleh. Nak asing pada kotak tak boleh. Macam tu kalau Tuhan ni sifat, dia tu arat. Kalau Tuhan tu arat, kok mana pun mesti dia akan pi kacau dekat perbahasan asal tu. Bila Tuhan ni sifat, dia mesti kacau dekat tu. Dah sifat ni ataupun arak ni jenis tumpang kat zat ataupun jirim. Kalau gitu, kalau dah Tuhan tu arak, dia kena tumpang kat jirim, dia akan pi balik, patah balik pada asal tu. Tak lari dah. Hijau tumpang kat jirim. Putih tisu ni tumpang di diri tisu ni. Diri tisu ni orang panggil jirim. Kalau dah Tuhan tu arat, kena ada jirim untuk dia tumpang. Macam tu lah. Sebab tu dia kata apa? Dia kata seperti hijau, maka tentu dia ada Tuhan. Jadi kalau dia tu serupa dengan makhluk, tentu makhluk juga, bukan Tuhan. Lagi pula jika dia itu arat, dia Tuhan tu arat. Kalaulah dia tu arat seperti hijau, maka tentu dia Tuhan itu bukan Tuhan. Sebab apa kata bukan Tuhan? Kerana dia Tuhan tu sendiri ada dia itu dengan sebab tumpang turus jua, tumpang jirim. Bila kata dia tu sendiri nak kena tumpang turus tu, maka kat sini nampak kata apa? Nampak kata Tuhan berhajat kepada
jirim ataupun turus untuk dia ada. Dan dia berhajat kepada turus. Kalau tak ada turus, tak ada lah dia. Sebab dia tu arad. Faham? Kat sini baru nampak kata apa? Tuhan ni berhajat lagi. Hak kita duk mengaji mana ada Tuhan berhajat? Tuhan ni terkaya. Tak berhajat tu Tuhan. Nah, wa huwal ghaniyul hamid. Nah, dia tu terkaya. Aduh. Lepas tu dia kata apa? Dan jika dia Allah tu jirim. Kalaulah Allah tu jirim. Hak tadi dia takdir kata Allah tu arad. Ini kalau jirim je gimana pula? Dan jika dia Allah tu jirim, maka tentu nak ke tempat. Sebab jirim-jirim ni benda yang mengambil ruang, mengambil tempat. Jirim-jirim ni benda hak ambil tempat. Ni handset ni. Ni. Nah, dia punya pemadam ni, warna whiteboard ni. Besar mana dia banyak tu, dia akan ambil tempat, dia ambil ruang banyak tu. Jadi kalau Tuhan jirim, Tuhan pun nak ke tempat tu contoh. Macam tu lah. Kalau kita kata Tuhan tu ambil tempat, maksudnya Tuhan tu jirim. Ya. Sebab tak ada benda lain yang ambil tempat ni, jirim tu lah. Tengok dia tahu. Jika dahulu tempat pada dia Tuhan, maka tentu dia Tuhan itu baru, maka bohong. Dan jika dahulu Tuhan pada tempat itu, dan jika dahulu Tuhan pada tempat itu, maka jawab lagi jika tu, maka di manakah dia Tuhan? Jadi dia kata jika dahulu Tuhan, ada dulu Tuhan. Tu maksud dahulu. Ada dulu Tuhan tu. Tuhan tu ada dulu pada tempat tu. Tuhan ada dulu, lepas tu baru tempat tu. Maka di manakah dia Tuhan tu duduk sebelum daripada ada tempat tu? Waktu dia tak ada tempat, dia nak pergi duduk tahu mana? Nak maka bohong juga. Bohong juga. Kalau begitu, ni tahu-tahulah hatilah. Kejaplah kita kata Tuhan itu bersalahan dengan makhluk ini, dengan makhluk ini. Dan apabila kita kejap begitu mana-mana, begitu tu tanda kat ni, Tuhan itu bersalahan dengan makhluk ni. Dan apabila kita kejap begitu, jawab bagi apabila tu nescaya kejap pula kata Tuhan itu tidak serupa. Dia tak serupa. Ni lazim daripada bersalahan. Lazim daripada bersalahan. Tidak serupa. Apa dia? Jadi dia tulis bersalahan tu. Dia tulis apa bersalahan? Dek. Tidak menamakan sekali. Dan apabila kita kejap begitu, kejap pula kata Tuhan itu tidak serupa. Ada? Ada. Kejap kata dia tu tak serupa. Tak serupa dengan makhluk. Kejap lah kita kata Tuhan ni dia tak serupa dengan makhluk. Kejap dah. Ustaz, dia rasa Ustaz dia ada skip. Jatuh tak mana? Lepas dia sebut pasal dia sendiri ada dia itu dengan sebab tumpang terus dua, maka tentu tidak boleh ada kudrat iradat umpamanya pada dia. Ada tak betul? Tak ada sini. Ustaz jawab. Jauh lah. Banyak jatuh, aduh. Ustaz sini tadi Ustaz ada bawah tadi. Dia. Tak apa. Baca dulu. Baca ni. Tulis panjang. Baca. Maka tentu tidak boleh ada kudrat iradat umpamanya pada dia. Sebelum tu lagi. Sebelum sikit ni. Tak mana?
Lagi pula saya ambil daripada lagi pula jika dia itu arat hijau, seperti hijau maka seperti hijau. tentu dia itu bukan Tuhan. Kerana dia sendiri ada dia itu dengan sebab tumpang Turus jua. Maka tentu tidak boleh ada kudrat iradat umpamanya pada dia. Dan jika dia jirid, dia. maka tentu nak ke tempat. Dan jika tempat Ada ni ada. Saya tu yang pi langkau. Nah. Saya langkau pas bawah lah. Dia kata apa? Maka tentu tidak boleh ada kudrat iradat umpamanya pada dia pada Allah. Ni mesti kudrat iradat tak ada. Jadi kalau Allah tu arat, tak ada lah kudrat iradat. Nah dia gini. Dan kerana sifat yang ada tidak bersifat dengan sifat ada. Tu kaedah dia mudah. Nah, kerana sifat yang ada, arat tu sifat ada lah. Sifat yang ada ni dia tak bersifat dengan sifat ada. Mana? Kudrat tu ada makni. Iradat pun makni sifat ada. Ni kita duduk dalam andaian. Andaian kata Tuhan tu arat. Maksudnya Tuhan tu satu sifat yang ada lah. Nah, maka kalau gitu dia tak boleh ada sifat yang ada yang lain. Tak boleh. Tetapi kalau sifat yang ada bersifat dengan sifat yang sungguh, hak tu boleh. Boleh faham tak ni? Nah, sifat hak ada tak boleh bersifat dengan sifat ada. Tetapi nah, dia boleh bersifat dengan sifat sungguh. Sifat dengan sifat sungguh tak apa. Kudrat iradat ni sifat ada. Ada tu macam mana? Kita boleh kesan dengan panca indera. Tak ada tak? Kalau sungguh tak boleh kesan. Cuma reti macam tu lah. Reti kata benda tu sungguh. Jadi sifat yang ada, kita buh hijau ni. Nah, hijau ke ataupun apa-apalah sifat yang ada. Ni biru ni. Biru kepala ni. Kepala pen ni. Boleh tak biru ni nak bersifat dengan hitam? Tak boleh. Sifat yang ada tak boleh bersifat dengan sifat ada. Tapi sifat yang ada boleh sifat dengan sifat sungguh. Biru ni duk ada. Nah, pasal kita boleh kesan dengan panca indera kita, biru ni. Bila biru ni duk ada, maksudnya biru ni bersifat dengan ada. Tu boleh bersifat dengan ada. Ada sifat sungguh. Nampaklah. Ada tu sifat sungguh. Dia bukan sifat yang ada diri. Yang tak boleh sifat hak ada diri nak piduk dekat sifat ada diri, tak boleh. Dia kena duduk kat zat. Jadi kat sini kita andai kata Tuhan tu arat. Bila arat sifat ada. Bila dia ni sifat ada, maka tak, kalau gitu dia akan membawa kepada apa? Dia akan membawa kepada tidak boleh ada kudrah iradah umpamanya. Habis lagi ilmu hayah samak bahasa kalam tu dia tak boleh ada. Bila tak ada tu, kita dobit sikit. Dobit sikit ujung tu. Kudrah iradah umpamanya pada dia. Dobit sikit yang tu. Maka tak boleh ada makhluk ni. Bila kudrah iradah tak ada, maka tak boleh ada makhluk ni. Makhluk ni tak ada. Tuhan ni, Tuhan tak ada kudrah. Kalau tak ada lah. Makhluk ni mudah cakap. Tak boleh ada makhluk ni. Macam tu. Dan jika dia Allah tu jirim, maka tentu nak ke tempat. Dan jika tempat itu sama-sama qidam. Dan jika tempat itu sama-sama qidam dengan Tuhan,
maka jawab jika tu, maka jadi ada yang qadim satu lagi. Nah, jadi nah, kalau Tuhan ni jirim, kita andai kalau tu ataupun jika tu orang panggil fardu takdir tu, buat andaian tengok. Kalaulah dia Allah ni jirim, maka tentu nak ke tempat. Jirim semua nak ke tempat. Dan jika tempat itu sama-sama qidam, sifat tu pun tempat tu qadim, zat Allah pun qadim juga. Kalau sama-sama qidam dengan Tuhan, maka jadi ada yang qadim. Ada yang qadim tu satu lagi. Mana? Hak qadim satu lagi tu bertempat tu, nak ke tempat tu. Aduh. Maka bohong tak mana. Maka ada qidam satu lagi yang lain daripada Tuhan, dan sifat-sifatnya sifat-sifat Tuhan. Tuhan nak ke tempat tu mesti qadim. Dia gini, kalau Tuhan tu nak ke tempat, kita bahas dulu tempat tu nak buat apa, qadim ke baru. Dia tak lepas dah, kadang dia qadim, kadang dia baru. Kalau kita kata dia tu qadim, ataupun macam mana kalau kita katalah tempat tu baru, tu pun jadi masalah juga. Kalaulah kita kata tempat tu qadim, dia akan jadi dua qadim lah. Tempat qadim, zat qadim. Dua qadim berbilang qadim mustahil. Kalau tempat tu tak qadim, tempat baru. Bila tempat baru, sebelum ada tempat tu handuk tahu lah. Lebih orang tu. Faham? Dia apa? Dan jika tempat itu sama-sama qidam dengan Tuhan, maka jadi ada yang qidam satu lagi. Jadi ada qidam satu lagi yang lain daripada Tuhan. Dan sifat-sifatnya sifat-sifat Tuhan lain daripada sifat-sifat Tuhan. Maka bohong. Itu bohong. Kemudian jika dahulu tempat pada dia pada Tuhan. Jika dahulu ni, jika ada dulu tempat pada dia pada Tuhan, ada dulu tempat ni baru ada Tuhan, maka tentu dia Tuhan itu baru. Tuhan jadi barulah. Sebab dia ada tu, ada permulaan dia. Jadi Tuhan ni jadi baru. Maka bohong. Hak tu pun bohong. Dan jika dahulu tempat itu, walaupun dahulu pada dahulu Tuhan pada tempat itu, tu pun bohong juga. Jadi kalau tempat ada dulu pun tak boleh juga. Lepas tu, kalau tempat ada dulu, Tuhan akan jadi baru lah. Tentunya Tuhan jadi baru. Maka bohong. Dan jika dahulu Tuhan pada tempat itu, maka di manakah dia Tuhan duduk sebelum daripada ada tempat itu? Maka bohong juga. Jadi kalau Tuhan tak ada lagi, kalau Tuhan tak ada lagi, tempat ada dah. Hak tu dia akan jadi masalah. Tuhan baru, tempat tu jadi qadim. Ni cerita dia. Tuhan tu dahulu Tuhan pada tempat. Tuhan ada dulu, lepas tu baru ada tempat. Maksud dia tempat barulah. Bila tempat baru, Tuhan ada dulu. Jadi dia akan jadi masalah apa? Tempat asal tak ada, lepas tu baru ada. Waktu tempat tak ada tu, Tuhan duk tahu nak waktu tu. Tentu. Sebab kita andai kata Tuhan tu jirim mesti nak ke tempat. Tiba dah tempat tak ada, Tuhan nak pergi duk tahu dah. Habis hang tu.
maka dinamakan dia Tuhan duduk sebelum daripada ada tempat itu, maka bohong juga. Maka bohong. Dan jika dahulu Tuhan pada tempat itu, maka dinamakan dia Tuhan duduk sebelum daripada ada tempat itu, maka bohong juga. Kalau begitu, kalau begitu mana? Begitu tanah dekat tu, atas sekali, baris atas sekali. Kalau dia serupa dengan makhluk, tentulah makhluk juga. Kalau dah begitu, kejap pula kata Tuhan itu tidak serupa. Tidak serupa. Langkau. Kalau begitu, kejaklah kita kata Tuhan itu bersalahan dengan makhluk ini, bersalahan. Dan apabila kita kejak begitu, kejak begitu ni, kejak Tuhan itu bersalahan tu dengan makhluk tu. Bila kita kejak begitu, kejak pula kata Tuhan itu tidak serupa. Ni lazim pada kata bersalahan, tak serupa dengan makhluk. Dah kita kejak dah kata Tuhan ni bersalahan dengan makhluk. Kejap pula tak serupa. Ni bila lazim malzum kan. Bila kita kejap kata besi ni kerah, kejap pula tak lembut. Lepas tu dalil pun sama. Dalil besi ni kerah, kita pegang. Tak kata kerah. Mana dalil dia tu tak lembut? Nak kena pegang pula. Tak payah pegang pula lah. Ambil dalil kerah tadi. Dalil kerah itulah dalil tak lembut. Tu lazim malzum. Habis yang tu. Dan apabila kita kejap begitu begitu pada kata Tuhan itu bersalahan dengan makhluk ini, bila kita kejap itu, kejap pula kata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak menyamai sekali-kali. Ini langsung, tak sama langsung. Tak sama langsung. Sebab dia bukan jirim, bukan arat. Makhluk ni dia duduk kat tu kadang jirim, kadang arat. Tuhan ni jirim pun tak, arat pun tak. Gitu. Tengok video hak baru. Kalau Tuhan ni kalau dia kata, kita boleh kata Tuhan ni hidup. Tengok. Barulah. Itulah. Rara lah. Lepas tu kita fikir dengan akal, dia kata makhluk yang hidup ni, dia kata adakah yang tak berjisim? Dia tak ada, dia kata semua berjisim. Lepas tu dia bawa pergi kat Tuhan. Tadi dia kata makhluk dah. Makhluk yang hidup ni, dia kata adakah yang tak berjisim, dia kata. Lepas tu orang tak jawab pula. Dia buat muka confident dia. Lagu risau lah. Dia dia kata semua berjisim. Semua berjisim. Lepas tu kita dia buat kesimpulan terus, buat keluar terus natijah dia. Kalau macam tu, tiap-tiap yang hidup ni mesti berjisim. Lah kali bawa pergi Tuhan tu berjisim lah. Tu mujassimah orang panggil. Boleh faham? Tu mujassimah ni puak yang menjisimkan Tuhan. Tu lah. Kalau kerak tu dah. Bukannya dia sedap kata dia. Orang kerak dah. Video pendek dah. Ada Indonesia. Dia. Tak. Tapi orang kata depa mujassimah, ngong-ngong marah. Bodoh piang tu. Hang kata Tuhan jisim tu mujassimah lah tu. Puak mujassimah ni puak menjisimkan Tuhan. Dah dia nak bawa pi lah, dia buat kaedah sendiri pula. Lah bawa. Mula dia kata makhluk dah berjisim. Makhluk ni, adakah makhluk ni yang hidup tak berjisim? Dia tanya lah awal makhluk tu. Macam mana dia pergi heret pergi bawa Tuhan? Awak Tuhan tu makhluk ke apa? Kacau kalut lah. Payah gen pengajian habis dah ni. Payah cakap PhD. Payah habis dah buat.
Pengajian habis dah. Tak ngaji dah. Dia bahagian hadis, bukan bahagian usuluddin. Lepas tu nak cakap, dia cakap semua benda apa ya? Biar tu, wallahualam. Dan tentu sengati Tuhan itu ada, dia itu dengan cara-cara diri. Pergi sikit nak bagi hilang ngantuk. Asal ngantuk orang. Pergi lagi. Dan tentu baru habis mukhalafah panjang mukhalafah. Dan tentu sengati, tentu sungguh tak terima tidak. Tuhan itu ada, dia Tuhan itu dengan cara-cara diri. Dengan cara-cara diri. Dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Dikatakan ada dia itu dengan cara sendiri tu. Cara-cara diri tu. Tu. Dikatakan ada dia itu dengan cara-cara diri itu. Dikatakan apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Ni dia terjemah lain sikit. Sebelum ni, kalau kita biasa mengaji 420 lah, qiyamuhu binafsih ni terjemah mana? Berdiri dengan sendiri. Kat sini dia terjemah ke tu? Dia terjemah ada dia itu dengan cara-cara diri. Dia fikir tu terus. Dia asal pada ni dia terjemah ada sendiri diri. Tu pada bagus ada sendiri dirinya. Hak ni anak murid pada satu hari dia tanya kepada ni, boleh tak kalau kita nak terjemah ada dia tu dengan cara-cara diri? Dia tanya dulu, Tok Guru dia tanya pada Mekah lah. Bila dia tanya pada tak jawab lagi. Dia kata ada yang kata sari jugalah. Pada tak ikut mung lah dia. Pasal tu dia start terjemah ni. Tu kitab dia, kalau kita mengaji kitab Tok dia ni, semua boleh kata terjemah itu lah. Kebanyakan itu lah. Ada dengan cara-cara diri. Dan terjemah tu lebih mudah faham. Kalau kita kata berdiri dengan berdiri sendiri, dia asal dia ba tu zaidah. Qiyamuhu binafsih, berdirinya sendiri. Akan sendirilah. Bila sebut berdiri tak ikut dia faham, kata kena duduk dulu lepas tu bangkit diri. Dia banyak kerja. Bukan nak habaq tu, nak habaq kata ada Tuhan tu dengan cara-cara diri. Sebab qiyamuhu ta'ala binafsih ni dua makna. Dua makna dia. Makna yang pertama, tak berhajat kepada kepada zat. Tak berhajat kepada zat untuk dia tumpang. Kita sebut qiyamuhu binafsih. Dia pecah dua. Dia dua-dua tak berhajat. Tak berhajat kepada mahal ataupun zat. Kepada zat. Kepada zat untuk dia ada lah. Untuk dia ada, tak berhajat pada zat. Yang kedua, tak berhajat kepada fa'il. Fa'il ni maksud dia yang membuat dia, yang buat dia. Ni qiyamuhu binafsih, tak berhajat kepada zat satu. Nak ada dia tak berhajat kepada zat untuk dia pergi tumpang lain. Sebab apa? Sebab dia tu zat dah. Zat bukan jenis tumpang kat zat. Hak tumpang kat zat tu sifat. Itu satu. Lagi tak apalah. Jadi dia tak berhajat kepada zat. Yang kedua, dia tak berhajat kepada fa'il. Fa'il yang buat.
Tak ada siapa buat dia. Lepas tu ada dia tu dengan cara-cara diri. Tu yang gelak, cara-cara diri tu. Apa cara-cara diri? Tak berhajat kepada zat untuk dia tumpang, tak berhajat kepada fa'il, ataupun yang menjadikan. Tak berhajat kepada yang menjadikan, yang membuat dia. Tak berhajat. Tu ada dengan cara-cara diri. Halusi depa boleh fikir tu. Habis tu. Tu dikata qiyamuhu ta'ala min nafsih, iaitu lagi dah bang. Iaitu ada dia itu dengan cara-cara diri tu. Iaitu ada dia itu dengan cara-cara diri tu. Tanda orang tu. Iaitu bahawa ada Tuhan itu, ada Tuhan tu. Masuk buku surat fulu lah. Ada Tuhan tu bukan dengan sebab tumpang. Bukan dengan sebab tumpang ada pada apa-apa benda tu zat. Nah, dia bukan tumpang ada pada apa-apa benda, pada apa-apa zat dah. Nak ada Tuhan, dia tak tumpang ada kat lain. Nah, benda tu maksud dia zat lah. Misal kat sini ni, misal tumpang ada pada apa-apa benda tu. Nah, bukan misal pada bukan tu. Yang misal tumpang tu, misal hak tumpang ada dekat benda, apa-apa benda ni, misal dia macam mana? Seperti masin yang ada pada garam. Masin nak ada, dia kena tumpang kat garam. Mana boleh dia duduk asing pada garam, tak boleh. Dia kena tumpang garam. Kalau tak tumpang garam pun, dia pergi tumpang tempat lain lah. Tumpang kat mana? Tumpang dekat ikan masin. Ikan masin kok mana pun kena tumpang. Nak terasing masin tu tak boleh. Tidak pakat pergi beli masin. Tu. Timbang masin sekilo. nak beli, nak guna masin. Mana boleh. Macam mana manis. Manis tumpang dekat gula ataupun benda-benda yang lain lah, benda-benda yang manis. Tu semua tu jenis tumpang. Tuhan bukan macam tu. Maka tidak begitu. Dia tak begitu. Jadi faham kat sini apa? Allah ni tak berhajat. Tulis sikit yang tu. Maka tidak begitu. Tulis yang tu. Maka faham di sini Allah ada tak berhajat kepada zat yang lain untuk ia tumpang. Allah ada ni, dia tak berhajat kepada zat yang lain untuk dia tumpang. Habis yang tu. Dan ataf dekat bukan dengan sebab tumpang. Ataf kat bukan tu. Ada Tuhan tu, kena ambil ni, iaitu bahawa ada Tuhan tu bukan ada dia Tuhan tu dengan sebab ada tukang dan tuan yang juru buat dia Tuhan. Tu boleh faham tak? Bukan ada tukang hak buat dia. Fa'il ni, kata fa'il ni yang buat. Tak ada hak buat dia tu. Tak ada tak. Seperti misal hak ada tukang buat tu, ada tukang, ada tuan yang juru buat tu. Misal dia macam mana? Seperti ada kita ini. Kita ni ada orang buat kan? Ada orang buat. Tu kita. Tuhan mana ada macam tu. Tu. Maka tidak begitu. Maka tidak begitu. Tulis pula orang tu. Maka faham di sini. Maka faham di sini Allah ada tak berhajat. Allah ada tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Habis yang tu.
Yang menjadi itu orang panggil fa'il. Dia tak berhajat. Dua makna tu lah. Dua makna tu bagi qiyamuhu. Nah, mengaji bagi faham elok. Nah, mukhalafah, makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis apa dia? Nah, zat Allah bukan jirim. Sifat dia bukan arad. Nah, tu. Kalau tambah pilih satu lagi perbuatan dia, kalau tak tambah tak apa, hak tu bincang dalam sifat wahdaniyah boleh. Bab af'al tu. Tak. Tu. Dan bukan juga pasal ada Tuhan itu. Dan bukan juga pasal ada Tuhan itu dengan dia Tuhan tu beri ada akan diri sendiri. Bukan juga. Bukan pasal Tuhan ada tu dia buat diri dia sendiri, tak. Maka bukan ada Tuhan dengan tiga jalan inilah. Nah, maka bukan ada Tuhan dengan tiga jalan ni. Tiga jalan lah. Dengan sebab tumpang pada apa-apa benda. Satu. Nah, kalau tulis gitu lah. Nah, tiga jalan tu iaitu dengan sebab tumpang pada apa-apa benda. Dengan sebab tumpang pada apa-apa benda. Dan dengan sebab ada tukang. Dan dengan sebab ada tukang yang mengada. Dan dengan sebab ia buat dirinya sendiri. Dan dengan sebab ia buat dirinya sendiri. Tu tiga jalan tu. Maka bukan ada Tuhan dengan tiga jalan inilah. Dengan tiga jalan inilah. Inilah pada kata bukan ada Tuhan dengan tiga jalan tu. Inilah yang kata bukan ada Tuhan dengan tiga jalan tu. Inilah dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa qiyamuhu ta'ala binafsih? Yakni adanya Allah dengan cara-cara dirinya tu. Nah, ada dia tu dengan cara-cara diri. Lagu mana? Tak ada nak berhajat kepada zat untuk tumpang, tak berhajat kepada fa'il, tak, bukan dia ni buat diri dia sendiri. Nah, ada dengan cara-cara diri. Boleh faham lah. Percaman kita. Mubtada baru. Bermula percaman. Percaman ni dalil. Percamel, orang sana kata percamel. Kita bahasa kita tak pakai percaman ni. Kita pengecam. Tu lah. Nah, pengecam kita, cara kita nak cam tu, dalil dia. Kita ni nak tahu kata kawan kita duduk dalam rumah, kita tengok kasut dia kat luar tu, kita boleh cam dah. Ada kat rumah tu. Tengok kereta dia ada kat luar, ada tu. Tak pergi mana tu, kereta ada. Tengok motor dia, tu orang panggil pengecam. Boleh faham lah. Percaman kita kata begitu itu. Begitu mana? Begitu pada kata tu, bukan ada Tuhan dengan tiga jalan tu. Nah, perjaman kita kata begitu itu, ni bukan ada Tuhan dengan tiga jalan tu. Khabar dia ialah dengan sebab kita fikir tengok lagu mana ni cara fikir. Kalau ada dia Tuhan itu dengan sebab ada pada benda yang lain. Nah, kalaulah Tuhan ni ada, dia duk tumpang dekat benda yang lain, maka jawab lagi kalau tu, maka dinamakan sifat. Ini dinamakan akan Tuhan tu sifat. Tuhan jadi sifat lah, bukan zat lah. Sebab jenis tumpang ni sifat, bukan zat. Zat tak tumpang. Nah, zat bawa diri sendiri tu orang panggil zat.
Nah, ma qama bi nafsih. Nah, ma qama bi nafsih, barang yang berdiri dengan sendirinya. Nah, yang bawa diri sendiri kita tahu. Nah, dia tak payah nak tumpang hak lain lah. Nah, Tuan Merizat. Jadi kalau dia tumpang, dia sifat. Kalau begitu benar. Begitu pada kata tumpang yang ni. Kalau begitu, pada kata apa? Ada dia itu dengan sebab ada pada benda yang lain, maka dinamakan sifat. Kalau begitu, diri sendiri pun tumpang yang lain. Kalau itu diri sendiri, diri Tuhan tu sendirilah tumpang yang lain, maka tentu bukan Tuhan, mesti bukan Tuhan. Sebab apa kata tentu tu? Ilat pada kata tentu bukan Tuhan tu, kerana tidak boleh ada kudrah iradah umpamanya pada dia pada Tuhan tu. Tak boleh ada kudrah iradah pada dia pada Tuhan. Tak ada lah iradah kat dia. Sebab apa? Sebab dia sifat. Nah, kan tadi kita abang dah. Nah, sifat yang ada tak bersifat dengan sifat ada. Macam tu lah. Nah, kudrah iradah tak ada. Bila tak ada kudrah iradah, dia bawa pada makhluk pun tak ada. Tapi kalau sifat yang ada bersifat dengan sifat sungguh, tak apa. Iradah Tuhan tu ada. Dia bersifat dengan ada. Ada tu bila? Sedia kala lagi. Kalau gitu iradah tu bersifat dengan qidam. Ada tu sampai bila? Kekal. Kalau gitu iradah bersifat dengan baqa'. Tak apa tu. Sebab apa? Sebab wujud qidam baqa' tu sifat sungguh, bukan sifat ada. Boleh faham tak? Yang tak boleh iradah hidup sifat dengan kudrah, itu tak boleh. Nah, sebab kudrah sifat ada, dia pun sifat ada. Tak boleh. Iradah Tuhan ada berapa? Satu. Iradah bersifat dengan wahdaniyah. Tu wahdaniyah tu pun sifat sungguh, bukan sifat ada. Ya, makna tu kita tak cerita lagi betul hak sungguh apa, hak sifat sungguh sifat ada tu ke depan nanti kita akan cerita. Rasa ada kot lepas habis wadaniyah dia kait sikit kot. Wadaniyah tu yang boleh tahan agak panjang agak lah. Boleh lah. Wadaniyah di antara sifat yang panjang dalam perbahasan tauhid ini wadaniyah. Sebab lagi banyak benda yang akan dibahas tu. Nah, dia akan tolak kam bilangan ni, bilangan tu, bilangan ni, bilangan pada zat, pada sifat, pada af'al pun semua tu. Tu jadi panjang sikit lah wadaniyah. Jadi kata diri sendiri pun tumpang yang lain, maka tentu bukan Tuhan, kerana tidak boleh ada kudrah iradah umpamanya pada dia. Tidak boleh ada tu pada dia, pada Tuhan tu. Dan jika ada dia Tuhan itu, sebab ada yang membuat dia Tuhan tu. Kalau ada dia tu, ada orang buat, ada tukang nak buat, maka tentulah, maka jawab jika tu, maka tentulah dia Tuhan tu baru. Dah ada orang buat barulah. Maksud dia biasa tak ada. Kalau dia duk ada dah, macam mana orang nak buat? Ni cerita dia biasa tak ada. Lepas tu ada orang buat. Kalau tu Tuhan baru, tentulah dia baru. Dan yang membuat itulah Tuhannya. Tuhan bagi Tuhan, hak buat tu dia Tuhan. Tu pun jika kait pada kata Tuhan tu, Tuhannya tu. Nak kata dia Tuhan pun jika kait dia, jika dapat syarat. Kalau cukup syarat lah. Kalau cukup syarat jadi Tuhan lah. Mana? Istighna dengan iftikar ilaih. Tu nanti kita akan bincang. Istighna, terkaya daripada tiap-tiap satu dengan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap satu. Nanti kita bahas depan ni. Nak biar. Dia kata apa? Dan jika ada dia itu sebab ada yang membuat habis hang tu.
Lagi dia kata, dan jika ada dia Tuhan itu dengan sebab dia sendiri beri ada. Kalau lah orang kata, kalau gitu, kalau dia sendiri buat dia, macam mana pula? Nah, maka telah terdahulu bohongnya. Nah, hak ni terdahulu bohongnya pada bicara wujud, pada perbahasan sifat wujud. Macam mana? Dia hak duk tak ada tu, nak buat diri dia hak bagi jadi ada. Tak ada dia nak buat bagi jadi ada, ni tak nampak kita. Macam mana hak tak ada nak buat bagi jadi ada? Tahu tu kita nampak lah. Tak, hak ni bohong. Kalau begitu, begitu mana ni? Begitu pada kata, kalau ada dia tu dengan sebab ada pada benda yang lain, maka dinamakan dia kan sifat. Nah, kalau begitu diri sendiri pun tumpang yang lain. Tu ambil dari tu, kalau tu daripada fardu takdir awal tu. Kalau ada dia itu dengan sebab ada pada benda yang lain. Kalau begitu, kejaplah kita kata Tuhan itu adanya Tuhan dengan cara-cara dirinya. Maka apabila kita kejap begitu, nah, bila kita dah kejap macam itulah, ada dia tu dengan cara-cara diri lah, kejap pula dia Tuhan itu bukan tumpang ada pada apa-apa, dan tidak nanti ada dia itu dan tidak nanti ada dia itu sebab ada yang membuat. Tak nanti nak ada dia tu, kena ada sebab ada yang sebab ada yang membuat, tak nanti. Habis dua tu lah saya ada makna. Wallahu a'lam, dan tentu sungguh Tuhan itu yang satu. Tak nak tu lah. Kita pecutlah sikit. Tak apa, tak boleh kitab ni dia kitab nombor 2 insyaAllah lah. Dia nampak lagi, masuk 3 lagi nampak gitu. Tauhid tak apa, dia duk bincang 420 tu sebab wujud ridha maqa' tu. Bolehlah. Ada apa soalan? Peningnya. Allah alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.